Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada hadirin hadirat, ahli-ahli panel, para penonton, para pendengar di luar sana. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ni. InsyaAllah. Semoga kita terus diberi keazaman, kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk meneruskan segala apa ibadah yang kita boleh laksanakan lah di dalam bulan Ramadan ini, InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah, kali ini kita dapat juga berkumpul sekali lagi lah di studio yang indah ni, bagi menjayakan sesi podcast kita untuk episod kedua. Kan, kalau minggu lepas kita episod pertama, betul, pengurusan ubat-ubatan. Kali ini Alhamdulillah dapat berkumpul untuk menjayakan episod kedua pula, sesi podcast kita ni dah, bagi membincangkan satu tajuk yang saya rasa sangat menarik lah, dan iaitu pengurusan insulin bagi jemaah haji semasa di Tanah Suci nantilah, insyaAllah. Untuk makluman para penonton, para pendengar di luar sana, siri podcast kita ini merupakan satu program anjuran bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan yang bertujuan untuk menyebarluaskan lagi lah maklumat berkenaan dengan pengurusan ubat-ubatan kepada semua, sebenarnya pada semua, tapi terutamanya kepada bakal jemaah haji lah, supaya dapat buat persiapan untuk menjalani ibadah haji yang mungkin akan berlepas dah kapal pertama April nanti, insyaAllah, kan. 31 kan. Tak lama dah tu. InsyaAllah. Sebelum kita bergerak lebih jauh, suka untuk saya memetik satu ayat pada Al-Quranul Karim, surah Al-Imran ayat 97, yang mafhumnya dan di antara kewajipan manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadat haji ke Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Jadi saya rasa elemen yang kita akan bincangkan lah pada hari ini ialah elemen kemampuan tu, istita'ah kan. Jadi istita'ah ni merangkumi banyak benda, tapi kali ini kita bincang dari sudut segi kesihatan lah, insyaAllah. Jadi bagi para penonton, para pendengar yang bersama-sama kita di ruangan Facebook, kita mohon jasa baiklah semua untuk like, untuk share, supaya capaian siri podcast kita ni mencapai ke, kita nak seramai bolehlah orang, supaya manfaat daripada podcast kita ni dapat sampai ke ramai orang ada. InsyaAllah nanti juga kita akan sediakan QR code di sesi kita ni. Boleh scan QR tu untuk hantar soalan lah. Para pendengar, para penonton boleh hantar soalan melalui QR code tu. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang mungkin mengikuti kita di tempat kerja ke apa macam mana tak, kalau nak CJ kehadiran tu boleh ambil di QR code tu jugalah, insyaAllah. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi terus ke topik kita pada hari ini, iaitu macam yang kita sebut tadi lah, berkenaan dengan pengurusan insulin di Tanah Suci nanti. Saya rasa tajuk ni sangat menarik sebab dia sangat berkait dengan jemaah haji, sangat dekat lah dengan kita dah. Dan kita tahu ibadat haji ni merupakan satu ibadat yang sangat memerlukan tenaga, sangat menggunakan kekuatan fizikal dah. Jadi diabetes ni dia berkait dengan fizikal, berkait dengan tenaga, ada cara-cara dia lah untuk pengurusan dia tu dah. Jadi saya rasa macam persiapan tu, kalau kita buat persiapan di Tanah Suci tu macam dah lambat sangat dah. Mungkin bukan mungkin lah, memang persiapan tu kena buat di tanah air ni lagi dah. Jadi saya rasa macam boleh tak Tuan Haji Din untuk ceritakanlah persiapan dari segi ubat-ubatan, terutamanya insulin lah, untuk menghadapi musim haji lah bagi bakal jemaah haji kita, insyaAllah. Silakan. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Haji Farhan. Kemudian tu tanyalah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah mendapat surat tawaran untuk menunaikan haji pada tahun ini, insyaAllah. Alhamdulillah, masya-Allah. Sebab apa tuan dan puan? Sebabnya panggilan itu adalah panggilan bukan pada tabung haji, panggilan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah saya ucapkan sekali lagi. Berbalik pada soalan Haji Farhan tadi kan, berkenaan dengan apa yang persiapan penting sebelum kita berlepas. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, untuk bagi ubat-ubatan kita, satu je, poin pertama, pastikan kita membawa ubat-ubatan tu secara mencukupi.
Kalau boleh jangan tertinggal lah ubat tu. Sebab apa tuan-tuan dan puan, pengalaman saya lah, saya bertugas pada tahun 2023 Haji Farhan. 2023 tu memang banyaklah pesakit-pesakit, jemaah-jemaah yang tidak bawa ubat. Sebab apa? Dengan beranggapan bahawa tabung haji dah pergi, KKM dah bawa ubat. Tapi sebenarnya tu persepsi yang kita nak betulkan. Sebab apa? Betul kita bawa ubat, tapi ubat-ubat kita bawa tu satu limited dan juga ubat-ubat yang kronik sahaja. Mungkin dia tak orang Kelantan royak, tak sekurasi, tak bersama, tak sama jenis. Contoh kecil manis, ada berpuluh-puluh ubat kecil manis. Mungkin yang kita bawa tu mungkin satu jenis je, tapi yang tuan-tuan dan puan makan mungkin yang lain. Tu pastikan bawa ubat yang mencukupi lah. Macam mana nak bawa ubat yang mencukupi ni, ada cara dia lah. Yang pertama sekali, saya bagi tip lah pada tuan-tuan dan puan. Yang pertama sekali, pastikan kita bawa surat tawaran haji tu bersama dengan, kalau ada tu ada penerbangan balik dan juga penerbangan pergilah. Dalam tu ada tiket flight sebagainya tu. Kita bawa surat tu, boleh dapat tempoh dia, bertempoh sekali. Kita bawa berjumpa dengan doktor, tak kira lah swasta ataupun doktor kerajaan lah. Lepas tu doktor akan buat preskripsi, slip ubat, akan bekalkan ubat. Di farmasi, untuk mendapatkan bekalan, tuan-tuan dan puan kena maklum juga dan juga tunjukkan surat tawaran tu mengatakan tuan-tuan dan puan perlu ke sana mungkin 40 hari ataupun 45 hari lah. Tetapi saranan tambahan saya, pastikan kita minta lebih sikit. Katakanlah kita balik, katakanlah hari ni apa bulan, katakanlah kita balik nanti, kita ada jet lag, ada urusan keluarga dan sebagainya, minta lebih lagi dalam 10 hari. Kita tak terus pergi ke klinik kan, lepas balik kan. Betul. Kita biasakan jet lag lah. Jet lag ni mesti ada berlaku lah, jet lag. Sebab ni penat dan sebagainya. So kita akan extend seminggu lagi lah, insyaAllah. Yang kedua ialah, pastikan pesakit yang ada guna insulin. Insulin ni lah ubat kencing manis yang perlu cocok. Insulin tu wajib letak dalam ais cool box. Bag lah, bag kedap udara, bag yang ni. Kalau pesanan saya jugalah kepada kalau katalah ada anak yang tengah menyusukan anak, pinjam dengan anak. Kalau ada yang pergi taskar sebenarnya, pinjam cucu. Nak mudah tu, nak mudah kan. Kalau boleh belilah, tak masalah. Bawa yang tu. Dan juga pastikan kita sediakan juga ice pack ataupun dry ice lah. Untuk kita pastikan insulin tu dalam keadaan sentiasa sejuk. Sebab apa? Dan juga tip lagi satu, tip yang tak ada dalam ni lah. Tip dia lagi satu ialah, pastikan kita time kita dalam flight, kita minta dengan pramugari, dengan kru penerbangan lah, untuk minta simpankan kita punya ice pack kita yang lebih tu, untuk simpan dekat peti dia. Sebab apa? Sebab perjalanan pada KLIA ke Jeddah ataupun ke Madinah 7 ataupun 8 jam, betul aja. Lepas tu perjalanan daripada Jeddah ke Mekah dalam 3 jam. Sebab tu dia kena tukar lah. Sebab tu pentingnya untuk kita kena tukar insulin tu, pastikan insulin tu sentiasa dalam keadaan baik. Selepas tu yang ketiga lah, kalau insulin biasa kena ada partner dia. Partner dia lah jarum lah. Jarum kan. Sebab kalau tak bawa insulin pen ya. Jangan bawa insulin ubat saja. Jangan bawa. Dia ada 3. Dia ada 3. Insulin ada 3 kompartmen. Yang pertama lah pen dia, yang kedua adalah ubat dia, cartridge dia tu kan. Yang ketiga lah jarum dia lah. Jarum dia tu. Sebab jarum ni pernah berlaku juga tahun saya bertugas tu. Macam Hajar cakap lah, dia bawa pen, dia bawa ubat, tak bawa jarum. Tak boleh cocok. Lepas tu kena beli dekat sana lah, dekat sana, dekat Mekah, kat mana memang ada. Tapi satu, harga dia agak mahal lah tuan-tuan dan puan. Harga dia agak mahal. Yang kedua dia, sebab apa? Sebab kat sana dia macam macam mana kata sebab kat sana pesakit bukan jemaah atau orang sana, dia berbadan besar sikit lah badan yang kita. So jarum dia tu panjang. Pengalaman jemaah cakap lah, dia cocok yang dia beli kat sana sakit. Sebab dia kan bergantung pada saiz jarum. Saiz jarum tu berbeza je. Jadi subcutaneous saja. Jadi macam dia cocok IM pula. Maknanya dia jadi sakit lah. Lain dah lah. Lagi tu pelupusan jarum pun kena ambil cara jugalah. Pelupusan jarum sama macam kita kat Malaysia, iaitu kita kena guna maksimum 3 kali saja. Lepas tu kita letak dalam botol. Kumpul dulu sampai penuh. Lepas tu kita akan hantar ataupun bagi kepada matap-matap yang ada klinik kesihatan lah, yang ada klinik matap. Yang klinik matap akan buat pelupusan yang baiklah. Ringkasnya, pastikan ubat cukup, simpanan yang betul, dan guna dengan selamat. Itu asas penting lah sebelum kita pergi ke sana, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Din.
Jadi saya rasa tips-tips tu kita dah boleh tangkap dah. Ubat tu kuantiti kena betul, bawa tu cukup lah komponen dia kan. Kena ada pen, kena ada isi dalam dia tu cartridge, dan juga kena bawa jarum sekali lah. Terlupa Haji Farhan, maaf sekali Haji Farhan. Terlupa lah. Jangan letak insulin dekat kargo. Kena bawa hand carry. Kena bawa itu sangat penting. Sangat penting sebab apa, kalau hand carry tu boleh Tuan Jeding. Hand carry tu apa maksud dia tu? Dia macam dalam beg kita lah. Kita pegang, kita bawa bersama. Bagasi yang dibawa naik bersama betul. ke perut kapal. Masuk ke dalam kabin lah. Okay. Sebab apa, kalau kita tak dalam kargo, dia mungkin sejuk sangat ataupun terlalu panas sangat, menyebabkan insulin akan rosak. Jadi kita bawa dengan kita lah. Jadi insulin selalu dalam hand carry yang kita bawa masuk dalam kabin. Betul. Kita bawa lah beg tu. InsyaAllah. Maaf kata terlepas tadi. Tak apa. Macam tips-tips tu kita dah boleh tangkap macam sebut tadi dah. Ubat kena betul, cara penyimpanan dengan betul, bawa dengan kuantiti yang betul ada. Betul. Dan juga komponen kalau insulin tu kena bawa semualah, jangan bawa pen saja, jangan bawa jarum sekali, jangan lupalah dah. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya minta maaf lah. Sepatutnya kita kena perkenalkan dulu dah. Jadi saya perkenalkanlah diri saya. Nanti orang tanya lah dak, siapa yang dah bercakap ni kan. Okay, tak apalah dak. Saya perkenalkan diri saya sebagai Nik Muhammad Farhan bin Muhammad Arifin. Saya pegawai farmasi daripada Klinik Kesihatan Bandar Gua Musang. Pernah bertugas sebagai petugas haji rombongan perubatan lah tahun 2025. Jadi saya nak perkenalkan lah, minta maaf pada ahli panel kita yang sebelah kiri saya ni, yang dekat ni, Tuan Haji Muhammad Diaudin Fadli bin Muhammad Zalani, pegawai farmasi daripada klinik hospital Gua Musang. Dulu dia klinik, sekarang dia hospital Gua Musang. Pernah bertugas haji juga kan? Betul, Haji? Bila tu Ji? Tahun 2023. Okey. Lama dia lah. Apa tak jauh lagi, dekat lagi dah. Dan yang seberang sana lah, saya perkenalkan Puan Hajah Wan Maisarah binti Wan Daud lah, pegawai farmasi daripada Hospital Bacok. Puan Hajah pun pernah bertugas juga kan? Tahun bila tu Puan Hajah? 2025. Sama lah dengan Haji Farhan. Saja tanya tapi sekali lah. Pergi bertugas haji tahun lepas lah, 2025. Jadi ahli panel kita ni sangat berpengalaman, pegawai farmasi dan juga pernah bertugas haji. Jadi sudah dapat ni. Jadi kita sangat bersyukur lah hari ni kita dapat ahli panel kita. Sangat hebat ni sampai dia boleh hurai dah tajuk pertama. Kita tak kenal dah hurai dah tajuk pertama dah, tapi tak apa dah. Jadi kita seterusnya lah kepada Puan Hajah Maisarah dah. Tadi dah bercakap tentang macam mana persiapan lah untuk sebelum berlepas ke Tanah Suci lah. Bawa ubat cukup apa semua yang seperti yang Tuan Haji Din dah terangkan tadi dah. Tapi mungkin Puan Hajah boleh sentuh pula berkenaan dengan diabetes kan. Bila insulin, diabetes. Ini diabetes. Diabetes ni penyakit kencing manis lah dah. Jadi boleh tak Puan Hajah Maisarah terangkanlah diabetes, penyakit diabetes dan juga macam mana kita persiapan. Tadi persiapan ubat ni, persiapan dari segi kawalan penyakit diabetes ni bagi bakal jemaah haji lah. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan bicara lah, mengucapkan tahniah juga kepada semua jemaah haji, bakal jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci dalam 2 bulan, tak sampai 2 bulan lagi. Dan saya percaya setiap daripada jemaah ni sangat mengimpikan perjalanan haji yang indah, yang tersusun, yang dimudahkan semua urusan dan tak terganggu gugatlah oleh apa-apa juga isu, terutama berkaitan dengan masalah kesihatan. Kalau orang yang sihat mungkin cabarannya tidak begitu tinggi, tapi untuk pesakit-pesakit diabetes, kita kena rancang, kena menjaga mengawal gula dan penyakit kita dengan lebih baik untuk mengurangkan risiko kita menghadapi komplikasi serius semasa berada di Tanah Suci nanti. Okey. Kita tahu kan pesakit kencing manis, kalau kat Malaysia memang kita dah terdedah kepada risiko untuk ada insiden hypoglycemia, iaitu gula dalam darah menjadi begitu rendah, ataupun hyperglycemia, kandungan gula dalam darah terlalu tinggi kan. Dalam usaha kita nak capai paras glukos yang baik tu, boleh jadi tinggi rendah tu haywire jugalah. Kalau kat Malaysia kita dah biasa ada insiden tu, cuba cari penyelesaian lah supaya kita boleh dapat dengan dos ubat yang sekarang, dos insulin sekarang, boleh kawal dengan baik tanpa ada episod hypoglycemia. Itu nombor 1 lah, itu mesti mula sekarang lah. Betul. 2 bulan sebelum penerbangan. Betul. Okey, kenapa kita kata di Tanah Suci cabarannya lebih besar untuk kita mengawal
penyakit diabetik ni, yang pertama di Tanah Suci kita tahu suhu rata-rata untuk musim haji pertengahan tahun lebih kurang bulan April, Mei, Jun ni suhu boleh mencecah sehingga 50 degree Celsius lah. Sangat panas. Okey. Sangat panas, memang rasa matahari macam kat atas 50 kepala. kan? 50. Kita kat sini biasa apa ya? Kita kat tahu sini mungkin beza. dalam 35 saya rasa 35. Lebih Tu bawah dah dah rasa sangat panas panas yang kita tak 35 tahan. memang Kita kita takkan tak- berjemur lah. Kita akan betul. duduk indoor, buka aircon kuat-kuat. Yang ni Itu di 50, Malaysia. Ini dekat Arab Saudi boleh mencecah 50 degree Celsius. Jadi dengan cuaca yang sangat panas dan kering ni, kelembapan udara yang sangat rendah, kita lebih mudah terdedah kepada risiko peluh kita mudah meruap. Kita rasa macam tak berpeluh, sebenarnya kita berpeluh. Mudah meruap. Jadi kita mudah kehilangan air daripada badan. Okey, kalau orang ada kencing manis, terlalu kerap kehilangan air daripada badan kita, meninggalkan glukos yang tinggi dalam darah. So kita boleh ada simptom hyperglycemia, kandungan dalam darah terlalu tinggi. Dan satu lagi, disebabkan oleh pendedahan kepada haba yang melampau ni, boleh juga menyebabkan salur darah kita mengembang kan, menghampiri kulit ni. Dia menyebabkan penyerapan insulin lebih cepat. Dan menyebabkan lebih senang untuk dapat episod hypoglycemia, gula cepat turun. Macam tu. Jadi kalau kita dah ada masalah paras gula masih belum stabil, inilah masanya, bulan Ramadan ni adalah masa yang terbaik lah untuk kita mulakan cari Pastikan punca. stabil sekarang ni dapat kan nasihat doktor atau pegang farmasi anda, dapatkan tips-tips lah. tips untuk kita kawal gula dengan lebih baik lah, supaya bila kita di sana kita dah tahu dah dos mana yang sesuai untuk kita dengan portion makanan yang bagaimana. Jadi sangat penting untuk kita faham asas ini dulu sebelum kita teruskan dengan perbincangan seterusnya tentang kepentingan kita nak jaga insulin ni. Maknanya pastikan bacaan gula kita dapat dikawal dengan baik. Di tanah air ni pun dah okey dah. Kita dah tahu dos yang sesuai, insulin yang sesuai untuk kita. Dan portion makanan yang kita selalu ambil. Betul. Berapa kali sehari bergantung pada jenis insulin kita juga. Makanan kat sana pun tak sama dengan sini lah. Makanan kat sana kita lebih cenderung untuk tak berselera untuk makan macam di Malaysia. Jadi ada adjustment. Kalau boleh mungkin dinasihatkan kat Malaysia mungkin dah cocok 20, tapi kat sana tak selera makan. Mungkin dia kena kuatkan lagi kena tahu asas dia adalah kena macam tahu mana. asas, tahu asas dia macam mana. Macam mana kita nak kawal, dan kena main sikit dengan dos insulin lah. Okey. Sepanjang kita di sana lama ya, dalam 50 hari. So bukan masa yang singkat. Tak selera makan perkara biasa, kena expect lah. Okey, saya ingat itu saja. Berjumpalah dengan doktor atau pegang farmasi anda secepat mungkin. Itu saja. Terima kasih pada Puan Hajah tu. Saya rasa tadi persiapan ubat pun penting tau. Ni persiapan dari segi penyakit, kita kena faham keadaan diri kita dah. Apa dos yang sesuai, macam mana kawalan gula kita kan. Di tanah air lagi. Tak, supaya bila kita tanah suci tu insya-Allah lah kita lebih bersedia lah insya-Allah dah, dan tak mengganggu ibadat haji tu kan. Betul. Tadi Puan Hajah ada sebut berkenaan dengan hypo dah. Puan Hajah sebut lah pasal hypoglycemia ni mungkin gula rendah, hyperglycemia ni gula tinggi dah. Jadi dia minta Tuan Haji Din untuk terangkan lagi lah lebih lanjut tentang hypoglycemia ni. Mungkin ada para pendengar, para penonton luar sana tu bakal-bakal haji yang dah pakai insulin lama, pakai insulin dah lama, tapi mungkin masih belum faham hypo ni macam mana, hyper ni macam mana, tanda-tanda dia kan. Jadi boleh Tuan Haji perincikan lagi lah tajuk hypoglycemia ni macam mana. Okey, terima kasih Haji Farhan. Saya memetik yang kata-kata Haji Ahmad tadi berkenaan dengan hypo dan hyper lah. Dia kalau bahasa-bahasa hypo ni bila mana gula dalam darah tu rendah kan. Hyper ni terbalik. Hyper ni gula dalam darah tu tinggi. Dan dia ada simptom-simptom dia lah. Kalau hypo ni kebiasaannya kita dua kita risau. Tapi hypo pun kita risau, hyper pun kita risau. Kalau hypo ni kebiasaannya bila mana berlaku, bila mana dia ada tanda-tanda lah. Contoh macam dia berpeluh, dia berdebar, dia akan keluar peluh sejuk kan. Peluh dingin kan. Dia akan ada macam tak selera, macam dia macam berpeluh, berdebar. Cuma itulah dia akan tanda-tanda lah. So kebiasaannya pesakit kencing manis yang dah biasa dengan hypo ni dah tahu dah apa yang kena buat. Contohnya macam kalau dia tahu dah saya nak hypo ni, so dia kena dah standby dah. Betul. Contohnya macam dia kena, kebiasaannya standby apa tu? Standby tu lah standby dia. Contohnya kebiasaan ni pesakit kencing manis ni kena standby dengan gula-gula. Okey. Gula-gula.
Kalau dekat rumah dia boleh kacau dengan air gula dan sebagainya lah, air Milo kan, madu kan dan sebagainya. Tapi kalau kita kat sana, dekat sana lah, saya khusus kat sana, ketika kita pergi, sebab kita ke sana kita sangat jadual sangat padat. Ada ziarah tu, ada ziarah ni, lepas tu ada pergi ke masjid, buat umrah sunat dan sebagainya. So kita kena pastikan, satu tip kita untuk pastikan kita terkawal macam Hajar cakap tadi, pastikan kita cocok insulin tu mengikut time dia. Sebab Betul. apa? Kalau kita cucuk insulin tapi kita tak makan, salah juga. Dia pastikan dia lepas kecucuk tu dia kena makan sikit. Insulin ni dia kena berkait rapat dengan makanan betul. lah. Dia kena berkait rapat makanan lah. Sebab apa berlaku hypo juga bila mana dia cucuk insulin tapi dia ke masjid. Ada juga tak makan lah maksudnya. Bukan dekat bukan macam kat dekat Malaysia. bukan kat Malaysia, bukan boleh pergi dengan, memang pergi dengan kaki tapi jauh lah jarak dia. Kata kalau kata 2 hingga 3 kilo. saya dulu dekat Land Premium, Hajar dekat Land Premium juga kan. Dalam sekilo jugalah. 1.2 kilo. 1.2 kilo lah. Satu arah Satu kan. hari. Satu arah, satu hala. So kalau dia cucuk kat bilik, dia pergi masjid. Dia tak makan. Itu berlaku tendensi pada hypo lah sebenarnya. Hypo kan. So pastikan kita kalau kita ada glukometer lah. Glukometer pengecek gula. Kita boleh cek gula, kita tahu berapa kita punya gula lah. Kita cek tu kita tahulah. Kebiasaannya saya yakin insyaAllah lah. Tapi yang mana tak tahu lagi boleh bertanya pada farmasi juga doktor lah. Macam mana nak cek gula, berapa yang eloknya sebagainya, berapa range dia, untuk kita senang nak pantau. Pantau. Betul. InsyaAllah. Lepas tu tip saya, kalau katakanlah dia hypo juga, standby dekat sana, insyaAllah. Allah Akbar, rindunya sana. Kat sana ada jus tau, jus yang dijual dekat kedai-kedai. Apa nama dia? Macam Laban ni Pelbagai dia pure. Dia pure jus buah-buahan. Oh rindunya ya Allah. Jus buah-buahan tu, laban tu dalam botol kecil je lah. Betul. Standby je. Minum separuh lah kalau kata hypo. Betul. Kalau tak hypo boleh minum juga. Sebab dia sangat lazat lah sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Puasa. Dia minum separuh lah untuk hypo tu lah. InsyaAllah. Sebagai kecemasan lah. Betul. Sebagai kecemasan dah. Dan lagi tu pastikan kita tak berseorangan. Kita pergi ke mana-mana, pastikan kita berteman. Jangan kita pergi seorang lah. Betul. Sebab bahaya. Tapi tadi Tuan Jidin ada sebut pasal kalau ada kes yang tahun 2023 kan, dia cucuk, lepas tu dia berjalan kaki 1.2 kilo tak makan dah. Mana ada risiko lah untuk dia macam gula dia macam jatuh sangat sampai dia nak pitam ataupun mungkin nak pitam. Macam mana tu kalau sebenarnya dekat sana memang ada jugalah kes yang hampir pitam dan juga pitam lah. Yang pitam tu ada jugalah di masjid lah. Di masjid tu, so apa yang kena buat, first kali jangan panik lah. Sahabat itu yang katakanlah yang A ni pitam, yang teman dia tu, yang peneman tu, jangan panik. Sebab apa, dekat sana InsyaAllah tabung haji kita ada mata-mata lah. Mata-mata yang mana yang akan menolong jemaah-jemaah kat sana. Mana dia akan jadi Allah, dia macam peronda sekitar masjid tu untuk memastikan jemaah kita selamat lah, tak sesat, dan juga kesihatan lah. Betul. So nanti tuan-tuan perempuan pastikan yang mana ada yang tulis lembaga yang ada beg tabung haji. Macam mana nak cam tu? Dia cam dia ada 2-3 perkara lah. Yang sekali pakai topi dia tulis logo tabung haji. Pakai baju tabung haji juga. Lepas tu dia ada beg sandang lah. Beg sandang tulis lembaga tabung haji. Tuan-tuan perempuan boleh tanya terus kepada mereka, dapatkan rawatan kecemasan lah. Dan insyaAllah peronda ni yang akan kontak maktab-maktab berdekatan yang ada klinik untuk menghantar pesakit-pesakit yang pitam ni ke sana. Sebab memang ada kes. Ingat saya tahun 2023 memang ada kes macam tu. Okey, jadi pertama jangan panik lah. Jangan panik. Cuba dapatkan bantuan lah daripada pasukan peronda lah. Sebab tu pentingnya untuk berteman. Tak kira berteman dengan suami isteri ke ataupun berteman dengan rakan sebilik. Tapi kalau boleh kita tak nak sampai pitam lah dah. Kalau dah rasa macam dah ada tanda-tanda hypo yang macam Tuan Jidin sebut tadi tu, dah boleh buat lah rawatan sendiri, kendiri yang macam sebut yang makan gula-gula kan gitu, ataupun minum air laban apa dah untuk naikkan balik gula tu kan. Okey, terima kasih pada Tuan Jidin berkongsi tentang hypo, tanda-tanda tu kan. Penting lah untuk kita tahu tanda tu kan. Bila kita tahu tanda, kita dah boleh tahu lah keadaan kita ni macam mana, keadaan dia masa tu kan. Sebab dekat sana macam cakap lah, kat sana kan kita panas. Dia Malaysia panas dan lembap. Dekat sana panas dan kering. Betul. Panas dan kering ni dengan debunya memang sangat ni lah.
Jangan macam berisiko lah tak. Betul, berisiko untuk lah. berlaku apa-apa perkara kalau kita tak kawal lah. Kalau penyakit tu terkawal, insyaAllah okey lah kan. Jadi kita dah cakap banyak lah berkenaan dengan insulin, tapi kita tak berkenalan secara betul dengan insulin tak. Tak berkenalan tak. Tak ada. Saya rasa istilah dia boleh guna berkenalan dengan insulin tak. Tapi info pasal insulin ni kepada bakal jemaah haji yang guna insulin tak. Tapi kalau untuk yang tak pakai insulin pun boleh ambil manfaat lah daripada perkara ni, sebab mungkin jadi peneman ke ataupun teman mak ayah ke, mak ayah yang ada pakai, ataupun mungkin rakan sebilik dia ada pakai. Kalau dia ada dapat info, dia pun boleh bantu rakan-rakan dia tak semasa di tanah suci tu. Jadi boleh tak Puan Najah ceritakan kita berkenalan lah dengan insulin tak. Apa tu insulin? Insulin ni sebenarnya apa? Dan apa jenis insulin, rawatan insulin yang ada lah untuk rawatan kenciman kita dah. Silakan Puan. Okey, terima kasih Haji Farhan. Insulin ni seperti yang kita tahu adalah sejenis hormon lah yang dihasilkan, dirembeskan oleh pankreas untuk mengawal paras gula. Gula ni datang daripada makanan yang kita ambil, dan gula dalam darah, nak kawal gula dalam darah supaya dapat dipindahkan ke dalam sel untuk menjana tenaga. Jadi fungsi dia, satu, dia kawal gula. Kedua, jana tenaga. Okey. Dia bantu sel serap glukosa untuk tukar kepada tenaga, dan seterusnya simpan tenaga, nombor 3. Jadi lebihan gula di hati, di otot akan disimpan untuk kegunaan badan kemudian lah. Itu fungsi insulin. Ini makan lah sebenarnya kan. Makan kena sebab gula tu daripada makanan kita. Betul. Cuma makan tu kadarnya bagaimana, mungkin kena perhalusi lah. Okey. Jadi bagi ini adalah fisiologi dalam badan seorang jemaah yang sihat. Tapi kalau pesakit diabetik, insulin ni hampir tak ada ataupun terlalu sedikit yang dikeluarkan secara normal oleh badan. Jadi sebab tu kita perlu suntikan insulin daripada luar. Tambahan lah daripada luar kan. Yang kita hasilkan dekat lab-lab kita ni, yang ada dalam cartridge yang dijual di pasaran hari ini. So kena bawa insulin ni. Sebab nak menggantikan peranan. Bayangkan kita tak ada langsung insulin, orang lain ada, boleh bergerak normal, tapi kita memang perlu berfungsi menggunakan insulin. Jadi kena bawa lah. So di Malaysia setakat ini kita ada lebih kurang 5 jenis lah insulin, bergantung kepada masa dan cara tindakan dia lah. Yang pertama, kita panggil insulin yang bertindak sangat pantas. Contohnya nanti mungkin boleh tengok pada layar nanti, insulin Novorapid, dia bertindak sangat pantas dalam masa lebih kurang 10 hingga 15 minit, dan dia peak, dia bertindak dalam 1 hingga 2 jam, akan hilang dari badan selepas 4 jam. So yang ini memang kena ambil sejurus lepas sebelum makan, ataupun kalau lupa lepas makan terus ambil. Yang ni boleh ambil macam tu lah. Tapi yang biasanya digunakan untuk macam first line yang dibekalkan oleh Fasiliti Kesihatan Malaysia ni, kita bagi insulin yang bertindak pendek ataupun yang biasa, kita panggil short acting, seperti insulin Dibulin R, Atrapid. Yang itulah. Ini ambil masa sikit, kena cucuk sebelum makan dalam 30 minit, baru dia ready untuk bertindak pada makanan yang kita nak ambil tu. Memang kena tunggu ke Puan? 30 minit tu? 15 hingga 30 minit lebih kurang macam memang tu. Ada masa untuk tunggu lah. Kalau macam Novorapid tadi boleh terus ambil. Kan ini memang perlu sedikit masa lah. Okey. Grup ketiga, insulin bertindak sederhana, iaitu intermediate acting insulin. Jadi waktu tindakan dia 2 hingga 4 jam. So dia untuk kawal gula secara berterusan antara waktu kita makan lah. Ataupun semasa kita tidur. Contohnya Dibulin N yang warna hijau keruh tu. Type yang keempat, jenis yang keempat, insulin bertindak panjang atau long acting, yang seperti 7 Detamir semua tu. Yang ini boleh 24 jam sekali lah. Yang kelima adalah insulin pracampur, yang dah premix antara yang bertindak pantas, bertindak biasa dengan yang intermediate. Yang ini akan kawal gula kita, gula asas dalam badan dengan gula daripada makanan lah. So 5 jenis ni doktor akan tentukan berdasarkan penyakit kita lah, simptom kita, dan mungkin insiden hypoglycemia yang kita pernah berlaku dalam diri kita sebelum ni lah. So inilah jenis-jenis insulin kita ada. So perhatikan jenis insulin anda dan bawa bekal secukupnya, sebab tak semua kelima-lima ni ada disediakan di klinik-klinik maktab, ataupun di klinik kecemasan Arafah, Mina dan Muzdalifah tu. Jadi lebih baik bawa stok sendirilah, supaya tak terganggu lah perjalanan haji kita dan perjalanan rawatan untuk kita kawal gula tadi, untuk kita berfungsi dengan baik dan menyempurnakan ibadat haji dengan sempurna.
Macam yang itulah dari segi kiraan berapa batang nak bawa tu, macam yang Haji Din sebut lah. Macam kita dah kena tahu lah satu cartridge tu boleh tahan berapa hari kan. Jadi kita kira dengan berapa hari yang kita akan berada di tanah suci. Saya rasa penting untuk jemaah haji betul-betul tanya farmasis yang dispense tu, sebab kita nak guna ilmu tu. Nanti kita nak pergi masyair ke muncak haji, kita cuma perlu bawa 5 hari punya bekalan, 5 hingga 6 hari, bukan semua. Sebab dia boleh rosak. Zaman saya dulu memang ada yang jemaah bawa semua sekali ubat insulin dia ke masyair. Aduh. Itulah. Macam mana? So tahulah satu batang tu last untuk berapa hari, tempoh bertahan dia. So bawa secukupnya. Kalau 2 batang cukup 2 batang. Mungkin saya sarankan juga tambahlah jemaah ajar lah. Tambah saya mungkin nanti bila dekat klinik Matab kan, sebelum kita ke masyair lah. Masyair tu operasi haji lah. Sebelum kita ke masyair, kita pergi berjumpa dengan farmasi kat sana. Farmasi kat sana buat-buatan kita kena bawa. Dapatkan nasihat. Betul, dapatkan nasihat. Mungkin kat Malaysia, mungkin farmasi Malaysia bukan bertolong, tapi mungkin tak nampak kan, tak jelas. So kat sana nanti mungkin petugas-petugas kat sana boleh maklumkan pengasahan lebih lanjut lah saya rasa. Betul. Elok juga cadangan tu. Betul. Jadi terima kasih kepada Puan Hajah lah atas penerangan apa itu insulin dan jenis-jenis insulin yang ada lah dalam rawatan kencing manis ni. Jadi apa yang kita dah tengah pakai tu dia sesuai lah dengan keadaan kencing manis yang kita ada sekarang ni. Cuma kita kena pastikan bawa dengan bekalan yang mencukupi lah. Kena pergi dapatkan nasihat daripada pegawai farmasi ataupun doktor perubatan lah untuk tahu macam mana berapa bilangan yang kena bawa tu kan. Jadi kalau kita ingat balik pada awal-awal sesi podcast kita ni, ada sebut tentang konsep-konsep dari segi kita nak naikkan dos, nak kurangkan dos apa semua dah. Boleh Puan Hajah Maisarah, Puan Hajah Maisarah teruskan lagi tak? Tadi nampak macam menarik dah tentang pengenalan insulin tu dah. Kita dah tertarik ni. Boleh ceritakan lagi tak konsep dari segi bila nak naikkan, bila nak turunkan, macam mana? Silakan. Saya sukalah nak berkongsi dengan semua. Tips dia macam mana kita nak tahu sama ada dos insulin yang kita cucuk ni cukup ataupun lebih ataupun kurang daripada yang sepatutnya. Jawapannya terletak pada tangan kita jugalah. Jadi saya suka untuk menyeru semua yang ada insulin, yang menggunakan insulin, bawa sekali glukometer untuk kita pantau gula dalam darah kita secara sendiri di tanah suci. Sebab kita terdedah pada aktiviti fizikal yang berat dan berpanjangan. Betul. Dan mungkin selera makan kita berkurang sebab kita tak jumpalah makanan macam kat Malaysia ni kan. So memang boleh jadi lepas hari ke-14, 15 tu kita dah mula tak berselera. Jadi pengambilan insulin akan berubah. Ataupun mungkin selera naik tiba-tiba jumpa ada juga yang makanan Arab dah mungkin ada yang minat dah. Tapi kalau kita sebagai pesakit diabetes ni kontrol lah. Ambil sekadarnya. Tapi yang penting kita tak perlu berlapar lah, menahan lapar. Ataupun setengah jemaah dia menahan daripada minum sebab tak nak kerap ke tandas. Katalah nak tawaf, tak nak sa'i, dia tak nak pergi ke tandas, so dia kurangkan air dan kurangkan makan. Tu pun tak betul jugalah. Sepatutnya ikut je timing masa kita ambil insulin yang biasa tu lah. Kalau 2 kali sehari teruskan. Kalau 3 kali sehari kena bajet lah, makan pagi, tengah hari dan malam lah. Pasal glukometer tadi senang saja. Pastikan kita bawa cukup lengkap macam insulin pen juga. Bawa glukometer, bawa lancet tu, jarum tu, dan juga bawa pita strip tu, pita ujian tu, strip tu secukupnya, agak-agak sampai kita balik. Bila kita dapat reading ni, kita boleh perhatikan lah sebelum kita nak mulakan rutin kita nak pergi masjid, kita boleh perhatikan kita ada tak simptom tu. Kita bermula dengan kita dengar isyarat badan kita, ada tak kita mengalami simptom macam Haji Dian cakap tadi, hypoglycemia, kita rasa menggigil, peluh dingin, sakit kepala, pening, rasa nak pitam tu. Maksudnya itulah masa untuk kita check lah kalau betul-betul gula tu rendah. Maksudnya lebih kurang daripada 4 mmol per liter. Maksudnya untuk kita menangguhkan nak pergi masjid ke, duduk makan dulu. Betul tak Haji Din? Betul. Sebabnya kadang-kadang kita terlalu berkobar-kobar kan, excited nak pergi ke masjid, tapi kita kena jaga juga badan kita sebenarnya kan. Risau juga sebenarnya. Kerana kalau gula tu masa check tu 4, kita kena naikkan dulu lah. Betul. Makan matikan dulu, stabil dulu baru pergi badan lah. Katalah kita memang nak buat aktiviti berat,
Contoh lepas ni nak pergi tawaf sunat, memang kena makan satu meal portion yang betul lah, roti ke nasi ke, bukan makan gula-gula sahaja ya. Gula tu tak cukup hypo lah, bukannya itu pembetulan sementara lah. Tapi kalau betul-betul nak buat aktiviti yang berterusan macam tu menggunakan tenaga, ambil satu meal, tunggu 15 minit, rasa dah hilang simptom tu boleh check balik lepas 15 minit, tengok kalau dah paras gula dah meningkat ke 8, 9, 10 tu dah boleh pergilah. Okey. Dah boleh pergi. Seterusnya kita kena tahu jugalah kalau kita perbezaan simptom antara hypo dengan hyper tadi. Kan setengah orang lapar sangat tu boleh jadi hyper. Boleh jadi juga. Dia keliru dia lah. boleh terkeliru. Lepas tu dia boleh macam blurred vision tau, mata kabur, boleh jadi tinggi atau terlalu rendah. Okay. Jadi sebab tu penting untuk kita ada glukometer dan kita mengawal gula kita daripada situ. Kalau kita dah tahu paras gula secara objektif lah kan, dapat value tu, so kita boleh bertindak selepasnya dengan cara yang betul lah. Saya ingat tu lah pasal kawalan sendirilah. Kawalan sendiri ni tak perlu pergi klinik, kita dah boleh belajar daripada Malaysia ni dan buat sendirilah. Tadi kan macam pengajar sebut pasal bawa glukometer kan, dah ada buat bacaan gula kan, bacaan gula untuk glukometer tu. Sepatutnya bacaan tu kita perlu rekodkan di mana-mana lah, di dalam buku kan, dan rekod tu boleh bawa ke masa jumpa doktor ataupun jumpa ahli farmasi dah untuk dapatkan nasihat kan. Betul. Okay. Sebab dan kalau nasihat ni mungkin berbeza lah dari individu ke individu, so kita sarankan berjumpa secara individu lah untuk masalah-masalah tertentu. Okay. Jadi macam kalau bawa glukometer tu, kalau check tapi kalau tak rekod nanti susah pula dah bila jumpa dengan doktor nak dapat nasihat macam mana dapat julat dia tu kan. Okay, terima kasih kepada Puan Hajah Maisarah berkongsi tentang panjang lebar lah berkenaan dengan pengenalan dengan insulin, jenis-jenis rawatan dia, dan juga dari segi kawalan kendiri lah, macam mana nak naik nak turun dari segi pemakanan kita kan. Jadi kita berbalik pada Tuan Haji Din lah. Tadi kita dah kenal dengan insulin apa semua dah, tapi saya rasa macam awal-awal tadi kita dah cerita pasal penyimpanan dia, macam mana nak bawa dalam keluar dah. Mungkin kali ni kita nak bagi lebih pemahaman kepada para pendengar, para penonton kita, macam mana cara simpanan dia tu. Sebab kalau kita di Tanah Suci nanti dia ada macam dua fasa lah kan. Betul. Fasa di Mekah Madinah dan satu lagi fasa Masyair lah kita panggil, kemuncak haji kan. Tapi yang Masyair ni insyaAllah nanti kita masuk selepas ni. Cuma minta untuk Tuan Haji Din ceritakan lagi lebih terperinci berkenaan dengan penyimpanan lah, yang konsep penyimpanan, cara penyimpanan dia tu lah semasa di Mekah Madinah dululah insyaAllah. InsyaAllah. Saya sambung sikit lah. Tadi kan kita start pada KLIA Airport kan, airport sampai ke airport. Kita sambung cerita. Kita bayang, kita imagine sikit lah. Kita imagine sikit. Betul, kena banyak imagine lah perjalanan ni. Tu kita dekat KT, kata KT awal-awal biasanya kita akan turun dekat Jeddah. Jeddah ke Mekah. Lepas Jeddah tu kita akan bawa beg kita, beg bagasi yang carry semua lah, dan kita akan bawa ke hotel penginapan kita sebelum kita umrah wajib. Betul tak? Umrah pertama kan, balik ke hotel dulu balik kan. Balik ke hotel. Lepas balik ke hotel, kita akan bawa lah hand carry tu, insulin dalam tu lah, dengan ada iPad dan sebagainya. Kita buat apa? Insulin ni, tuan-tuan dan puan, insulin ni kalau dia kalau tak buka lagi, kalau dah buka, dia tahan sampai 30 hari lah. Bergantung pada insulin lah, ada 28 hari, ada 30 hari lah yang dah buka. Kalau tak buka lagi, simpan peti sejuk lah. Betul. Dan Alhamdulillah dekat hotel-hotel penginapan kita memang ada peti sejuk. Yang ada peti sejuk, kita akan simpan dekat peti sejuk, bukan dekat freezer. Jadi ni peti sejuk dekat hotel, kebiasaannya dia bergantung pada hotel lah. Yang mini tu kan, yang mini tu, kecil kan? Yang single door tu. Yang single door tu jangan kita letak dekat air batu pula. Kat freezer tu kan. Tak boleh dah. Dia ada satu kompartmen yang freezer, satu komparmen yang bawah tu. Betul. Kita letak yang kat bawah tu lah. Dekat pintu pun jangan tidak dibenarkan. lah. Sebab apa? Baik tak dekat tengah lah. Tapi kalau yang dah buka, yang guna dalam pen tu, memang yang Hajah cakap kan, Hajah cakap dia ada yang Novorapid, yang biasa kan, yang biasa, yang biasa lah. Yang biasa ni yang bukan yang pen dia kena masuk, dan ubat kena masuk dalam pen. Atrapi, Atrapi dan Sulatan semua lah. Yang tu bila buka, dia di suhu bilik lah. Dan Alhamdulillah hotel-hotel semua berekon lah sebenarnya, tak ada masalah. Pastikan kita boleh tengok jugalah, katakanlah kalau ada perubahan warna pada insulin tu kalau katalah asal dia warna keruh, tiba na'uzubillah, tiba warna hitam, kena tukar tu, mungkin panas sebagainya, atau pecah, ada rosak lah, ada kerosakan lah. Pastikan kita jaga insulin yang betul lah. Sebab apa? Penyimpanan insulin bagi saya lah secara pribadi, penyimpanan insulin sangat penting. Sebab apa? Kemungkinan
perawatan kesihatan tu terjejas sebabkan salah penyimpanan ubat. Betul. Salah penyimpanan ubat akan menyebabkan rawatan tu mungkin tak berkesan. Ubat tu dah tak efektif kan. Contoh kita dah cucuk tapi still gula tak terkawal. Mungkin berlaku penyimpangan suhu ataupun berlaku masalah dekat penyimpanan ubat. Betul. Kita dah usahakan cucuk. Betul. Tapi tengok gula pun tak turun kan. Gula tu tak stabil. Kan? Rupanya ubat tu dah rosak kan. Betul. Ubat dah rosak lah. Jadi penyimpanan ni penting jugalah. Nampak macam biasa ya simpan dah. Kat rumah pun kita ada simpan banyak benda kan. Tapi untuk insulin ni kena ada dia punya cara-cara tertentu lah. Penyimpanan dia dah. Jadi kita faham kat situ lah cara penyimpanan. Kalau mana insulin yang belum kita pakai, kita simpan dalam peti sejuk kan. Bukan dekat pintu, bukan dekat freezer, tapi dekat badan peti sejuk lah. Kita dekat tengah-tengah bahagian dalam lah. Kalau yang tengah kita gunakan, kena pastikan suhu bilik dan berada dengan kita lah untuk kita gunakan, insyaAllah. Jadi harapnya kita dapat faham lah dari segi penyimpanan tu dah penting lah. Sebab nanti takut kalau ubat rosak nanti cucuk saja dah. Tapi dia tak dapat nak berfungsi dengan baik pun kan. Okey. Saya macam yang kita sebut tadi, masa kita duduk kat Tanah Suci ni, untuk makluman para penonton, para pendengar, dah mungkin kita dah dengar dah benda ni masa kita pergi ke kursus asas haji, kursus intensif. Nanti selepas ni kita akan ada kursus perdana haji lagi kan. Kita boleh bagikan macam ada dua fasa lah. Satu fasa tu masa kita berada di Mekah Madinah, dan fasa satu lagi, fasa yang kedua ni adalah yang terpenting sekali lah. Kita panggil kemuncak haji. Masa ni lah kita pergi ke Arafah, kita pergi ke Musdalifah, ke Mina kan. Dan Arafah tu pun adalah rukun dah. Penting lah untuk berada di Arafah tu. Kita kena faham yang semasa fasa kemuncak haji ni, dia tak adalah kita duduk hotel macam dekat Mekah Madinah kan. Jadi mungkin cara, suasana, suhu apa semua tu mungkin berbeza lah daripada kita berada di Mekah Madinah tu. Nak minta tolong Tuan Haji untuk sambung lagi lah cerita tadi lah. Tadi cerita tu macam dah menarik daripada hotel, daripada kapal terbang ke hotel Mekah Madinah dah. Sekarang macam mana kalau bila nak bertolak ke Masyair tu? Silakan Tuan Haji. Kita akan operasi Masyair lah. Masyair ni adalah apa tu Masyair tu? Masyair itu adalah perjalanan haji lah sebenarnya. Perjalanan haji dia melibatkan beberapa tempat dan fasa lah. Okey, yang pertama sekali kita akan saya rukun semua tak cerita lah kan, tapi pasal insulin, pasal ubat lah. Sebab dekat Masyair ni kita akan banyak bergerak lah sebenarnya. Banyak pergerakan dan memerlukan kesihatan mental dan fizikal dan rohani kita kena kuat dan kental lah. Sebab apa, dekat macam Haji cakap lah, dekat Masyair ni kita bukan duduk dalam hotel. Kita akan bermula dekat wukuf di Arafah. Wukuf kemah je, dalam kemah je. Dan kemah yang nipis dan berkongsi. Suhu yang sangat panas. Dan penjarahan kan, insulin tu sangat penting lah. Di Arafah, lepas Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina. Okey. Bila mana fasa ni kita kena, pasal katalah saya tambah tadi kan. First kali kita cuba kalau boleh dapatkan informasi daripada anggota di sana. Okey. Sebab apa? Sebab ni dia bergantung pada individu. Sebelum bertolak lah. Sebelum kita dah sebelum berniat lah. Sebelum berniat haji sebagainya kan. Sehari sebelum ke, 2 hari sebelum ke, kita berjumpa dengan anggota farmasi di sana. Untuk kita berjumpa. Sebab dia tuan-tuan puan, insulin ni dia bukannya dos standard. Tak. Dia bergantung pada individu. Pengiraan dia pun bergantung pada individu. Mungkin dalam satu bilik tu kata 4 orang tu, 2 orang ada insulin. Mungkin 2 orang ni mungkin seorang yang macam nama contoh nama Ali ni mungkin kena bawa 5 batang. Yang mungkin Abu ni mungkin kena bawa 6 atau 7 batang. Bergantung kepada individu. Kalau saya galakkan untuk tuan-tuan puan, ketika sebelum operasi Masyair ni, tuan-tuan puan dapatkan hikmat nasihat daripada anggota farmasi di sana lah untuk menentukan berapa vial atau berapa pen insulin yang kena bawa. Bukan bawa semua tapi saya tambah lagi, pastikan kita bawa juga yang beg tadi lah, beg yang anak tadi, yang cucu yang pinjam tadi kan. Pinjam ni kita bawa juga, jangan hilangkan. Bawa juga yang tu untuk kita punya standby kita kat sana untuk bawa insulin tu. Betul, bawa insulin lah. Sebab apa, kalau dan itu kalau daripada insulin jugalah dekat sana macam Haji cakap lah, kat sana cuaca sangat panas. Cuaca sangat panas. Kita kalau kita pastikan kita sentiasa terhidrasi lah. Dengan minum air garam dan sebagainya itulah. Dia kena mudah je, bawa cukup, simpan betul, jangan asingkan, janganlah, pastikan kita jaga diri kita
cocok insulin dengan betul, walaupun kita tengah ibadah Arafah dan sebagainya, makan dengan betul. Kita cuba untuk pastikan kita fit lah ketika itu. Betul. Sebab apa tuan-tuan dan puan, Arafah itu adalah momen-momen terindah, momen-momen yang paling penting dan mustahak. Kita sangat-sangat berharap kita dapat wukuf di Arafah itu dengan sempurna. Betul. Kita nak kita jatuh sakit. Tuan-tuan dan puan, malah saya selingan sikit lah. Pengalaman saya, dia lain sikit lah topik ni kan, tapi saya nak kongsi jugalah. Pengalaman saya, ada yang bakal haji, bakal hajah ni, dia berkobar-kobar, berlumba-lumba untuk buat umrah sunat. Dan ketika Sebelum kemuncak haji tu. Sebelum kemuncak haji. Dan bila sampai kemuncak haji, Dia penat. kurang sihat. So sangat rugilah itu sebenarnya. Kalau boleh, jangan saya lah, kalau boleh seminggu sebelum masya'ir tu, kita dah pastikan kita fit untuk operasi, untuk masya'ir ni. Banyak Sebab tujuan utama kita adalah masya'ir. Masya'ir lah tujuan kita. Betul. Sebab apa? Masya'ir tu walaupun 5 hari, tapi dia sangat mencabar. Itulah tempoh yang terpenting sepanjang 40 hari kita akan wukuf di Arafah, lepas tu kita akan bergerak ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, kita akan bergerak ke Mina, melontar jamrat. Lepas tu lontar jamrat yang ketiga lagi tu untuk 3 hari lagi tu. Betul. Sangat menggunakan, dan dia berterusan. Berterusan. Stamina yang tinggi. kita yang muda pun rasa. Betul. Jadi biasanya gerakan kita kan daripada 8 Zulhijjah lagi. Betul, kan, 8 dan Zulhijjah akan lagi. tamat 12 ataupun 13 Zulhijjah, bergantung pada nafasan ni kan. Nafasan ni lah. Jadi daripada situ kita boleh agak dalam 7 hari lah kan. Betul. Untuk tempoh masyarakat dah bagi pengiraan ubat-ubatan tu kan. Betul. Sebab kalau tu kita, kalau yang dah mahir, kita boleh adjust sendirilah. Tapi yang kurang arif, pastikan dapatkan informasi daripada ni lah. Okey, faham. Dan juga saya dimaklumkan juga ada bekalan biar tu kit, tak pasti kan, tak yalah. Yang kit tu saya tak pastilah zaman tahun lepas ada ke kit. Kalau kita bagi ke Puan Hajah lah. Puan Hajah kan yang paling latest ni kita punya petugas haji. Yang kit macam edisi ada ke? Mulai tahun lepas 2025 kita tak bancuh lah air untuk hidrasi badan tu secara banyaklah bak kan, bekal. Kita bekalkan ORS dalam bentuk pack yang kecil untuk jemaah bancuh sendiri menggunakan air mineral yang banyaklah, free flow lah insyaAllah dekat Arafah Muzdalifah Mina ni. Bancuh sendiri dan minum sendiri sebab sukatan tu lebih tepat dan guna bila perlulah. Dan mudah untuk mobilize. Kita bawa powder instead of bawa air yang berat. Sebab kita ke sana menaiki bas, kena limitkan barang sebab tempat sangat terhad. Betul. Memang berkongsi lah, tempat lah berkongsi. Kita kena mujahadah lah ketika itu. Betul. Dan kena banyak sabar lah. Kena banyak sabar kan. Jadi poin utama yang saya rasa kita boleh ambil daripada yang Tuan Haji Din ni, jangan bawa semua ubat dah. Jangan. Betul tak? Betul. Jangan bawa semua ubat. Sebab kalau bawa semua ubat, kita bukan duduk dekat semasa masyarakat itu sampai balik kan. Kita duduk dalam 7 atau 8 hari kan. Jadi kita bawa mana ubat yang perlu kan. Yang lain tu kita tinggal di tempat penginapan kita kan. Yang itu yang insulin kan, ada juga kes zaman saya dululah. Dia tertinggal semua ubat kecil mandar tinggi dia. Dia mana yang ni bukan bawa semua, dia tinggal semua. Dia bukan, dia tinggal dekat sana, dekat Mina. Oh, dia bawa semua. Lepas tu dia tinggal semua, dia tak bawa balik. Betul. Yang itu jenuh lah kita dah mencari ini semua. Tapi cadangan saya, yang first point saya lah, pastikan kita konsultasi bersama farmasi. Berjumpa dengan farmasi atau pegawai perubatan lah untuk tahu banyak mana kena ambil bawa ubat tu. Okay. Satu lagi mungkin nak tambah lah Haji. Kita kan berada di Mina, kita pergi melontar kan. Betul. Setiap hari daripada 10 Zulhijjah untuk Jamrah Kubra, lepas tu 11, 12 dan 13 ke 3 jamrah. Jadi kita ni sepatutnya tak bawa bersama lah insulin bersama kita sebab jaraknya sangat jauh. Lebih kurang sehala dalam 3.5 km, pergi balik 7.5 dan kita expose pada suhu yang tinggi tu. Jadi ubat-ubat tu sepatutnya ditinggal dekat kemah saja, cucuk, makan semua dan balik semula kemah sempatlah sebelum malam tu. Kita belum menonton sebelum subuh. Sempatlah dapat dos dalam 2 jam dah. Satu proses bila kita pergi melontar, siap melontar, balik tu dalam 2 jam lah. Semua. Kena ingatkan saya terima kasih Hajar. Dekat tu pastikan time kita di masyarakat tu, dekat tu tips jangan kita berseorangan lah. Pastikan sentiasa berteman lah. Dekat lontar jamrat dan sebagainya. Jamrat dia kan ikut matap kan, so tak masalah lah. Pastikan kita berteman lah insyaAllah. Dan suka untuk saya tambah jugalah kalau ahli panel sila.
benarkanlah. Kan? Banyak tadi macam Tuan Haji dia sebut, kalau ada berlaku kecemasan masa kita tawaf ke apa kan, kita boleh minta tolong dengan pasukan peronda untuk tanya dia kat mana klinik-klinik yang terdekat dah. Jadi untuk makluman para penonton, para pendengar luar sana, bakal-bakal haji hajah semua, semasa di operasi Masyair pun insya-Allah kita akan buka klinik jugalah. Dia akan ada klinik di setiap kemah-kemah jemaah haji Malaysia. Di maktab lah. Klinik. Soalan macam klinik maktab, tapi ni jadi kemah maktab pula di Arafah. Dan juga di Mina pun sama. Yang ada kemah kecemasan kita panggil tak? Kemah kecemasan di Arafah, di Mina. Dan kita akan buka ada satu lagi kemah kecemasan yang besar sikit lah. Ada satu yang besar sikit di Arafah dan juga di Mina. Jadi kalau para pendengar, para penonton bakal-bakal haji hajah yang insya-Allah akan menunaikan ibadat haji tahun ni, semasa di Masyair tu, kemuncak haji tu, Arafah, Muzdalifah, Mina tu, jangan risaulah. Tak? Jangan dia kata ada klinik dekat Mekah Madinah ke dekat Arafah Mina tak ada ke? Ada. Dekat Arafah dengan Mina pun ada klinik. Ada doktor, ada pengawal farmasi dan juga ada misi jururawat, ada MA. Kita bawa, maknanya kita tak tinggal, kita bergerak bersama-sama dengan jemaah lah, insya-Allah semasa di sana kan. Jadi banyak dah tak kita sebut pasal insulin, pasal diabetes, pasal macam mana nak turun naikkan dos, pemantauan gula sendiri tak. Boleh tak kalau Puan Hajah Mai ceritakan dari segi pengurusan kecemasan diabetes ni lah. Pertamanya cerita dulu lah kecemasan diabetes ni, apa maksud kecemasan diabetes ni dan macam mana cara untuk mengatasi tu lah. Terima kasih. Sila. Sebenarnya kita dah sebut sikit-sikit lah di situ dan di sini. Betul. Cuma mungkin untuk saya recap sekali lagi. Betul. Sekiranya berlaku kecemasan, iaitu kita mengalami simptom satu, hypo. Hypo yang ketara, jangan ignore apa? Jangan abaikan. Dengar isyarat tubuh kita. Simptom tu termasuk gigil, rasa pening, rasa sangat lapar, kita rasa macam nak pitam, setengah orang ada sakit kepala juga. Simptom ni kita mesti ambil tahu apa tu langkah kita nak kena buat lah. Langkah kendiri yang pertama, berhenti buat apa-apa aktiviti, berehat. Walaupun kita tengah tawaf ke, tengah sa'i ke, boleh berhenti dan boleh disambung selepas tu. Dapatkan snack kecemasan yang selalu kita galas dalam beg galas kita tu. Tunggu 15 minit sampai simptom hilang lah. Baru kita teruskan. Kalau boleh kena maklum juga dekat rakan-rakan sebilik ataupun ahli keluarga yang bersama kita pada masa tu. Seterusnya, kalau kita tak sedarkan diri, bagi tahu orang yang bersama kita tu untuk maklumkan kepada petugas yang ada di situ. Kalau dalam Masjidil Haram memang ada tim perubatan lah yang Saudi punya. Dan sekiranya di luar kawasan masjid, sentiasa ada tim tabung haji jugalah, peronda tu untuk kita dapatkan bantuan kecemasan. Begitu juga dekat tempat-tempat semasa manasik haji dekat Arafah, Mina, seperti yang Haji Farhan bagi tahu tadi. So jangan bertangguh, kena tahu simptom tu dan tahu apa nak buat. Itu yang penting lah. Sebab kita memang ada risiko lah, gula naik turun tu perkara biasa lah. Itu sajalah saya ingat. Jadi terima kasih kepada Puan Hajah Mai. Kita pun semakin ke mengakhirilah sesi podcast kita ni. Jadi mungkin untuk round terakhir ni lah tak? Macam round terakhir ni lah. Pesanan akhir lah daripada Puan Tuan Haji Din, Puan Hajah Mai, kalau ada poin-poin yang terlepas tadi tak? Macam kalau ada mungkin soalan tak terkait, tiba-tiba nak sebut dah, tunggu-tunggu bila moderator nak tanya, bila moderator tanya dah. Jadi kali ni kita mulakan dengan Tuan Haji Din lah. Kalau ada apa-apa lagi pesanan yang patut diambil perhatian lah oleh bakal-bakal haji hajah kita semua, silakan Tuan. Terima kasih Haji Farhan. Kita sekarang ni berada dalam bulan Ramadan. Jangan kita putuskan doa lah. Sentiasa berdoa, ya Allah, jemputkanlah aku, ya Allah. Tuan-tuan puan, sekiranya walaupun kita dah dapat surat tawaran, belum jaminan kita boleh ke sana lagi. Betul. Yang tu yang pengalaman saya lah sebenarnya, tuan-tuan puan. Sebab apa, bila mana saya sukalah untuk berkongsi, andai kata kita tak sampai lagi di Jeddah, andai kata kita tak nampak lagi Kaabah, belum tentu kita sebagai tetamu Allah ke tahun itu. Banyakkan berdoa, sangat-sangat kena istighfar dan sebagainya. Dan dari kesihatan kita kena jagalah. Pastikan kita buat persiapan yang awal untuk pastikan kita secara cekal dan fit lah. Na'udzubillah lah, kita minta jauh daripada jemaah-jemaah kita
terhindarlah daripada penyakit-penyakit yang berbahaya dan sebagainya, insya-Allah. InsyaAllah yang seterusnya ialah pastikan kita, macam katalah awal tadi kan, pastikan kita bawa ubat. Bawa ubat yang penting ni. Sebabnya kita selalu kena pastikan ubat tu mencukupi lah untuk kita bawa ke sana. Pastikan penyimpanan ubat-ubatan tersebut dalam keadaan yang baik, penyimpanan yang betul, untuk pastikan bahawa ubat yang digunakan tu selamat digunakan dan juga diberi kesan pada perawatan kita. InsyaAllah lah. Terima kasih jugalah pada Haji Farhan sebab sudilah kita bersama-sama pada hari ini, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Silakan Puan Jamai. Okey, terima kasih. InsyaAllah tak lama dah kita akan melangkah ke bulan Syawal dan seterusnya bulan Zulkaidah kan. Zulkaidah lah biasa kita terbang lah, berangkat ke Tanah Suci kan untuk jemaah haji. Tadi Haji dia ni sebut pasal apa tadi? Haji dia sebut pasal perjalanan tu kan. Perjalanan tu lah, banyak berdoa semua tu. Okay, so biasanya daripada sekarang kita dah mula visualize diri kita lah, di mana kita sebagai jemaah haji, apa barang kita nak bawa kan, kat mana kita nak niat ihram, macam mana nak pakai ihram. Kalau lelaki tu kena betul-betul belajar kan, nak berpakaian ihram dengan lengkap dan sempurna. Jadi hari ini saya nak bawa satu lagi sudut pandang yang hajah-hajah dan bakal haji semua penting untuk tahu, terutama yang memiliki insulin dan nak bawa untuk rawatan ke sana. Nak bawa satu sudut pandang perjalanan insulin ni. Saya nak beri bayangan perjalanan insulin ke Tanah Suci. Tadi kita kan tuan punya badan, sekarang ni jemaah insulin ni pula macam mana dia nak dibawa dan bergerak ke Tanah Suci. Okey, pertama kita sebelum fly hari pertama, pastikan kita pack dalam dalam ice box, bawa ice pack secukupnya untuk perjalanan mungkin sehingga 10 jam daripada kita berkumpul kat KLIA kan. Dan perjalanan mungkin 7 jam lagi dan nak sampai ke Jeddah lagi 10 jam. Pastikan ais cukup, kita bawa dalam hand carry, bawa naik atas lah. Okey, lepas tu dekat atas tu macam Haji Jen bagi tahu tadi kita boleh simpan dalam peti sejuk dalam kabin. Lepas tu nak turun, bawa semula turun, mungkin akan pergi terus ke hotel lah, sama ada Madinah atau Mekah. Kat situ simpanan dia adalah dekat peti sejuk dalam bilik hotel. Ice pack dekat mana ice pack? Ice pack kat freezer. Ice pack kena dibekukan semula. Ada masa sentiasa bekukan semula ice pack sebab kita takut kita nak guna lagi. Tapi kalau nak pergi ziarah dalam, ziarah luar tu kita tak perlu dah nak bawa semua ni kan. Sebab sempat balik kan. Sebab kita sempat balik. Kita macam kira rumah kita lah untuk di sana. Macam tu simpan dekat peti dekat hotel masing-masing sehingga kita sampai ke fasa kemuncak haji iaitu masyair. Yang ini kita kena pastikan ice pack kita dibekukan sehari dua sebelum kita nak bergerak tu 8 Zulhijjah dan masuk dalam kulbak balik. Boleh bawa insulin secukupnya. Ubat tadi yang banyak-banyak, insulin yang banyak-banyak tinggal dekat bilik. Kecuali untuk kegunaan 5 hingga 6 hari sepanjang masyair tu. Masyair tu kita akan bergerak 8 Zulhijjah daripada Arafah ke Muzdalifah dan ke Mina secukupnya. Bila sampai kat kemah dekat Arafah Mina ni kita boleh letak dalam bilik. Dalam kemah tu berapa ingin maksudnya letak dalam kemah lah. Kalau kita nak keluar berdoa kat luar ke apa ke, jangan bawa pen insulin bersama sling bag kita keluar sebab suhu memang sangat panas dan boleh terjejas lah. Begitu juga kita dah balik ke Muzdalifah, sentiasa tinggalkan dalam kemah dan seterusnya kita nak ke Mina. Mina lama sikit dalam 3 hari kita stay. Pun sama, nak melontar jangan bawa keluar daripada kemah. Dan di 3 tempat ni sentiasa ada peti sejuk lah. Dia akan ada ais botol mineral, air manis yang free flow, boleh tumpang untuk sejukkan ice pack kita. Ice pack ni sejukkan dia tak ada tempat nak bekukan. Betul kan? Sebenarnya kita nak jaga insulin kita daripada terlalu panas ni sementara dalam perjalanan, daripada naik bas, turun bas ataupun kita berjalan kaki lah. Okay, so dah selesai yang tu, insulin kita pun akan habis dah sepatutnya dalam 5 hari. So kalau ice pack kita dah tak beku pun tak ada masalah lah. Janji kita bawa secukupnya saja, bukan berlebihan. Terima kasih. Saya terlepas satu poin lah yang mungkin sudut pandang yang berbeza sikit lah. Walaupun kita bukan ada kecil manis, bukan ada insulin, tapi kita kena ingat mungkin rakan sebilik kita. Rakan sebilik kita. So kita kena ambil cara jugalah berkenaan dengan rakan sebilik kita yang menggunakan insulin dan sebagainya lah. Sebab kita dekat sana kita kena makan bersabar, kena berkongsi dan sebagainya. So kita tolong menolong lah. Tolong menolong. Sebab itulah poin cerita ni bukan saja untuk pesakit kecil manis, tapi juga kepada semua bakal jemaah lah, untuk dia tambah pengetahuan berkenaan dengan insulin, untuk dibantu
sahabat sebilik dia nanti, insya-Allah. Maaf sekali, insya-Allah. Okey. Itu ajalah. Betul dah. Jadi Pamai? Itu sajalah. Itu sajalah. Akhir kata dengan ilmu dan ikhtiar kita ni, semoga Allah meredai usaha kita untuk berangkatlah ke Tanah Suci sebagai tetamunya dan terpilih dikurniakan haji yang mabrur, insya-Allah. Hajiku sebagai Duyufur Rahman, kembaliku dengan kemakburan. Insya-Allah. Amin. Jadi terima kasih kepada ahli-ahli panel kita. Itulah, tadi awal tu saya dah janji kan, sangat berpengalaman, banyak tahu tentang insulin. Yang kita tengok lah sepanjang sesi podcast ni, alhamdulillah lah, banyak yang dikupas sekali dengan kongsi pengalaman yang betul-betul berlaku lah di Tanah Suci lah. Semoga kita mendapat manfaat lah daripada apa semua yang telah kita bincangkan. Secara kesimpulannya, pengurusan penggunaan insulin dalam kalangan jemaah haji ni penting lah. Dari segi kuantiti, dari segi cara cucuk. Kalau cara cucuk tu saya rasa mungkin masa nak konsultasi dengan pegawai farmasi tu sebelum pergi ke berlepas ke Tanah Suci kan, dah boleh kalau macam kita nak pastikan teknik kita guna tu betul tak, macam biasanya pegawai farmasi akan tanya dah buat macam mana kan, tapi kali ni mungkin kita panggil serah diri dah. Macam sehari lah kita cakap sebab macam ni kat rumah dah, betul tak cara saya dah, mungkin kita boleh verify balik lah teknik tu dah. Jadi kena kuantiti yang betul, teknik yang betul, penyimpanan yang betul, dan cara bawa tu macam Penghajah Mai yang sebut tu lah, perjalanan dia daripada Malaysia lagi lah, Tanah Suci sampai ke Masyair dan balik semula ke hotel di Mekah Madinah tu lah kan. Jadi semoga kita dapatlah poin-poin dia, tips-tips yang telah kita kongsikan tadi. Kerana macam yang kita sebut, ibadah haji ni satu ibadat yang menggunakan tenaga, yang banyak menggunakan tenaga fizikal tak? Banyak berjalan tak? Jadi kita tak naklah penyakit yang kita ada ni tak terkawal sehingga menyebabkan mengganggu lah untuk kita melaksanakan ibadah haji tak? Macam yang semua orang impikan untuk kita melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-sebaiknya lah, insya-Allah tak? Jadi kita pun dah sampai ke penghujung sesi podcast kita ni. Terima kasih sekali kepada ahli panel sudi berkongsi pada hari ini. Ada beberapa iklan lah kita dah sebut dah. Sebabnya macam yang sebut tadi ni sesi kedua kita podcast kan, episod kedua. Minggu lepas dah episod pertama, episod kedua, dan kita akan ada satu lagi episod untuk sesi podcast ni minggu depan. Berkenaan dengan ubat-ubatan kronik. Betul kan? Daripada ubat-ubatan kronik. Jadi kita mohon nanti untuk ikuti lagi untuk sesi ketiga kan, dengan ahli panel lain yang juga akan membincangkan tajuk berkenaan penyakit kronik, mungkin pengurusan dia semua dah. Jadi tunggu kan, nanti kita akan hebahkan lah segi poster apa semua dah bila kita akan buat siaran podcast tu. Dan kita juga akan sekarang ni pun bukan tengah berjalan lah siri-siri ceramah di setiap daerah, program yang diberi nama Cakna Ubat Mabrur Haji. Amin. Juga anjuran daripada bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Konsep ceramah ni kita pusing satu Kelantan tak? Setiap daerah tu insya-Allah akan ada ceramah, cuma tarikh yang berbeza. Alhamdulillah kita dah buat di daerah Jeli, juga dah buat di daerah Pasir Mas kan. Selepas ni akan ada lagi di Pasir Putih dan seterusnya lah. Kita juga akan kongsikan poster siri-siri ceramah di setiap daerah tu. Kita minta mohonlah semua bakal-bakal jemaah haji ni untuk turut samalah menjayakan, menjadi peserta, meramaikan lagi lah siri-siri ceramah ni. Dia ceramah face to face, physical. Jadi boleh terus tanya soalan direct kepada penceramah lah. Dan kita punya ahli panel kita pada hari ini pun juga merupakan penceramah jugalah di daerah masing-masing. Tuan Haji Din di Gua Musang kan? InsyaAllah di Gua Musang kita akan buat insyaAllah lah Allah izin 1 April 2026. 1 April, okay. 1 April lepas raya kan? InsyaAllah. Puan Hajah
InsyaAllah Bacok kan? saya suka menjemput semua jemaah-jemaah haji daripada daerah Bacok dan sekitar untuk hadir ke program Cak Ana Ubat ni. Betul. Di Hospital Bacok pada 7 April. 7 April. InsyaAllah kita akan raya bersama dan mendengar perkongsian daripada pegawai farmasi. Kalau macam yang balik dari kampung kan, Kelantan balik kampung tu, on the way balik Singkar ke Musang, bersinggah Boleh lah. join kan? Boleh join juga 1 April insyaAllah. Dia konsep dia walk in saja. Yes, walk in saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para pendengar ada bukan orang daerah tu. Betul. Bukan orang Bacok atau bukan orang Gua Musang contoh ada. Tapi ada kat daerah tu tarikh tu nak meramaikan, nak join, Dijemput. Kita walk in saja. Betul. Ataupun ada tak puas hati sekali nak dengar 2-3 kali dah. Mungkin dia dah pernah dah join daerah lain, nak dengar lagi daerah lain pun boleh. InsyaAllah. Silakan. Kita jemput beramai-ramai lah. InsyaAllah. Dan kita akan ada kemuncak tak? Nanti di HRPZ Hospital Raja Perempuan Zainab 5 April. 5 April betul. Itu pun untuk orang daerah Kota Baru dan sekitarnya dan semualah siapa betul. yang nak mengerti, nanti kita akan pamerkan poster lah, siri-siri InsyaAllah. tarikh untuk ceramah tu lah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih sekali lagi. Harapnya apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada semua lah, terutamanya kepada bakal jemaah haji lah, insyaAllah. Jadi saya akhiri sesi podcast kita kali ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi.